Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razak Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei. Majlis Ibadah Korban peluang meraih keberkatan dan berkongsi kesyukuran dengan golongan memerlukan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah binti Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran bagi 42 orang murid darjah 6 Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Antara peserta khatam Cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Rakikah Ra'yatul Bolkiah, binti Pengiran Maharaja Setia Leladiraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dan diikuti bacaan Al-Quran oleh para peserta khatam. Terdiri daripada 18 murid lelaki dan 24 murid perempuan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah yang ke-40 tahun. Majlis tersebut berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lera Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Niu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Dan yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Pengisian majlis termasuk bacaan surah Yasin, doa khas dan sembahyang fardu asar berjemaah. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-77 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sukacita rakyat dan penduduk di negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai esok 1 Julai hingga Isnin 31 Julai 2023. Pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Berbuat baik kepada ibu bapa mampu mengangkat darjat seorang anak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bahannya seketika nanti, teruskan bersama berita perdana.
Pelbagai pihak terus mengadakan majlis ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha yang merupakan peluang meraih keberkatan dan berkongsi kesyukuran dengan golongan yang memerlukan. Pagi tadi, 7 ekor kerbau dikorbankan pada majlis umpamanya oleh Kementerian Pertahanan. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna, Bolkiah Garrison. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Penerimanya terdiri daripada 100 orang asnaf dan penduduk di Mukim Berakas A. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Sementara itu, lebih 30 orang golongan asnaf fakir miskin menerima daging-daging korban daripada Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB. Majlis pengagihannya berlangsung petang tadi di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Pengagihan daging korban disampaikan oleh Yang Berhormat Daeng Hajah Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 2 ekor sapi dikorbankan bagi ibadah korban yang disertai oleh Ahli Jawatankuasa Tertinggi, Ahli Jawatankuasa Takbir serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Majlis PGGMB. 7 ekor kerbau dan 3 ekor kambing dikorbankan petang tadi pada Majlis Ibadah Korban dan Akikah Universiti Brunei Darussalam UBD. Pengagihan daging korban dan akikah kepada peserta disampaikan oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor High Level Academic UBD. Pengagihan kepada fakir dan miskin serta kawasan Kampung Rimba dan Kampung Berdekatan diagihkan oleh pelajar dan alumni UBD. Majlis Perundingan Kampung Belimbing juga tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban dan akikah. Majlis di Gurai Muafakat Tasik Serubing dihadiri oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Penerima daging korban dan akikah terdiri daripada para peserta dan anak yatim Kampung Belimbing dan sekitarnya. Seterusnya bagi Haji Untung, Jirudin. Majlis agihan daging korban kepada golongan fakir miskin dan golongan berkeperluan juga diadakan petang tadi. Majlis Anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam itu diadakan di Ibu Pejabat Kebangsaan persatuan tersebut di bangunan Pejabat Pos Bunut. Hadir Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Pahar, Presiden Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Pengagihan daging korban kepada 300 penerima dilaksanakan secara pandu lalu. Pada tahun ini, majlis dikendalikan oleh Badan Bertindak Bantuan Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Majlis antara lain bertujuan memupuk nilai persaudaraan dan ukhuwah Islamiah dengan saling membantu antara satu sama lain. Di daerah Tutong, beberapa buah masjid, kampung dan orang persendirian juga mengadakan majlis ibadah korban. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Menengah daerah Tutong petang kemarin mengadakan pengagihan daging korban. Kegiatan memuncang-muncang, melapah dan memotong daging dilaksanakan oleh Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid bersama dengan penduduk kampung. 4 ekor kerbau dikorbankan. Penerima daging korban terdiri daripada 28 orang asnaf fakir miskin dan warga emas dari kampung berkenaan serta peserta ibadah korban. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Pada hari pertama tiba di Mina, jemaah haji negara melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah pada waktu berasingan. Jarak berjalan kaki dari kemah jemaah haji negara menuju ke Jamrah memakan masa 10 ke 15 minit. Jemaah haji melontar Jamrah pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dalam pada itu, majlis penyembelihan korban syarikat Al-Hijrah diadakan di pusat penyembelihan di Hudaibiyah. Hampir 800 ekor kambing dikorbankan. Sementara itu, semasa berada di Kota Mina, jemaah haji negara juga menyertai majlis khatam Al-Quran. Biarpun pada ruang yang agak terhad dan sederhana, majlis telah berjalan dengan sempurna. Hampir kesemua jemaah haji negara dari semua 5 syarikat pakej haji menyertai majlis berkebajikan ini. Kasih sayang dan pengorbanan ibu bapa dalam menjaga anak-anak merupakan jasa yang tidak mungkin terbalas. Oleh itu, pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak bagi melahirkan generasi yang berbakti kepada agama, ibu bapa, masyarakat, raja dan negara. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Pengorbanan Ibu Bapa terhadap Anak-anak. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Ketahuilah bahawa berbuat baik kepada ibu bapa mampu mengangkat darjat seorang anak ke makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada ibu bapa dengan memberikan perhatian serta kasih sayang dengan sepenuh hati dan jiwa. Muliakan dan hormatilah mereka. Berkatalah dengan bahasa yang lembut dan sopan. Ikutlah nasihat mereka. Sentiasalah menyenangkan hati dan mengelakkan diri daripada menyakiti hati mereka. Serta laksanakanlah perintah ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kita hendaklah juga sentiasa mendoakan kebaikan dan keampunan untuk ibu bapa kita. Seorang lelaki berbangsa Cina melafazkan 2 kalimah syahadah di Majlis Pengislaman petang tadi. Majlis berlangsung di bangunan Darul Huda, Pusat Dakwah Islamiah. Jackie Giani berumur 39 tahun memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Fatih Al-Rizki bin Abdullah Yani alias Jackie Giani. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Sejak Januari hingga Mei 2023, 158 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara Brunei Darussalam. Dari jumlah tersebut, 25 orang adalah berbangsa Cina. Lebih 50 peserta Persatuan Basmi Dadah atau Basmida mengikuti Majlis Khatam Al-Quran bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Basmida. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti bacaan Surah Ad-Duha hingga Surah An-Nas. Majlis diserikan dengan tazkirah bertajuk Keluarga Harapanku yang disampaikan oleh Dayang Hajah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Pusat Dakwah Islamiah.